So kita lihat kita boleh ulang balik semula. Katakan bahawa lukisan perspektif bukan salah satu daripada salah satu jenis lukisan dalam lukisan ini pictorial drawing, lukisan gambar selain daripada isometrik. Kemudian kita juga mempelajari pada minggu lepas mengenai jenis-jenis perspektif, iaitu ada yang jenis 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Dan kita telah pun mempelajari cara-cara kaedah bagaimana lukisan perspektif 1 titik. Dan sebelum itu juga kita telah mempelajari mengenai ciri ataupun beberapa prinsip penting dalam lukisan perspektif, prinsip-prinsip asasnya dan juga elemen-elemen yang terdapat dalam lukisan perspektif. Saya harap pelajar-pelajar sekalian telah pun boleh memahami, menguasai dan juga yang paling penting hafal mengenai elemen-elemen tersebut, iaitu seperti objek, detection, garis bulatan, sarta gambar, garis ufuk, titik lenyap, garis bumi, garis tinggi dan sebagainya. Kerana istilah-istilah elemen-elemen ini akan disebut berkali-kali dalam penerangan saya nanti dan seterusnya lah. Dan kita juga akan lihat bagaimana elemen-elemen perspektif dalam lukisan perspektif 1 titik pada minggu yang lepas, di mana yang telah saya tunjuk, sebenarnya yang saya tunjukkan di sini, di mana lukisan dalam lukisan perspektif 1 titik ini garisan ufuk ataupun horizontal lines menggambarkan garis ufuk, umpama seolah-olah kalau kita duduk di pantai tu waktu pagi atau waktu petang, nampak garisan membahagi dua di hujung pandangan kita di tengah-tengah lautan tu, di hujung nampak membahagi dua antara langit dan lautan. So satu garisan lurus di atas seluar itu, dan itu dikenali sebagai horizontal line lah. So kalau nak dalam Islam pun kalau ada waktu sembahyang, horizontal line itu satu elemen penting. Nak tahu yang masuk waktu tak, fajar ataupun waktu ufuk, waktu maghrib tu, apabila ekor cahaya tu mula kelihatan untuk menentukan waktu solat lah, kan. Dalam agama pun ada sebut itu, kan. Pentingnya belajar tentang lukisan ni juga, kan, perspektif, kan. Elemen-elemen yang yang ada dalam panduan agama lah. Kemudian dia biasanya dilukis secara mendata dan diletakkan di bahagian paling atas sekali lah. Pada lukisan tu letakkan pada bahagian atas, atas ataupun dalam lukisan latihan kita ni selalu kita buat berada antara garis bumi dan juga sarta. Kemudian dalam garis ufuk tu mesti terletaknya titik lenyap ataupun visible point atau vanishing point. Di situ letaknya titik lenyap, sama ada untuk 1 titik dan 2 titik. Kemudian ditunjukkan berapa siri dia, siri of draw from distance point lah. Maknanya satu garisan berapa siri garisan-garisan dilukis daripada titik vanishing point tu ke penjuru-penjuru objek lah, ataupun sisi objek tu. Bagaimana yang ni lah yang kita lihat last time, kita gelapkan lah. Okey, itu yang 1 titik. Dan kita dah sekarang ini ada apa-apa masalah pelajar dengan latihan yang tadi? Saya belum semak lagi siapa yang hantar, siapa yang hantar. Ada apa masalah, ada beberapa isu yang nak dikatakan, silakan. Saya buka dalam seminit 2 ni, silakan. Tak ada, Prof. Tak ada, Prof. Tak ada. Maknanya saya beranggapan semua dah memahaminya, kan. Okey, nanti tapi kita tengok nanti. Kalau ada apa-apa isu nanti saya akan nampak masalah kesilapan tu saya akan maklumkan lah. Tapi alhamdulillah setakat sehingga kemarin ada beberapa orang yang bertanya, tunjukkan gambar yang dia buat, tanya sama ada betul tepat sebenarnya, dan saya pun telah respon.
So far alhamdulillah saya rasa dan beranggapan anda semua telah pun menguasai, memahami itulah. So untuk pagi ni kita akan lihat pada perspektif dua titik, dua titik, insyaAllah. So kalau kita lihat untuk dua titik ni, adalah suatu lukisan perspektif yang dalam kumpulan lukisan perspektif dua titik ni merupakan yang paling common sekali lah, mana yang paling lazim orang guna lah dalam melukis lah. Bukan yang lain tak ada, tak penting, tapi ini yang perspektif dua titik ni yang paling menjadi kelaziman lah dalam melukis. Dan saya akan tunjukkan langkah-langkah prosedur dia, tapi sebelum saya tunjukkan satu memberikan penerangan ringkas mengenai konsep perspektif dua titik ni. Yang tidak yang pertama, sama juga dengan perspektif satu titik, kita kena dalam perspektif dua titik juga kita perlu untuk menyediakan garis mendatar ataupun garis ufuk, horizontal line yang akan menggambarkan dia punya ufuk, horizon bagi lukisan. Dan sekali lagi dia yang telah dilukis cara mendata di kedudukan atas lukisan kita lah, lukisan kita atau dalam kata lain kedudukannya berada di antara garis bumi dan juga serta gambar lah dari konteks latihan. Kemudian titik-titik lenyap, sebab saya sebut titik lenyap makna ada lebih daripada satu titik. Kalau perspektif dua titik bermakna ada dua titik lenyap. So titik lenyap sekali lagi kedua-duanya mesti dikenal pasti dan dilukis betul-betul di atas garisan ufuk ni tadi. Di mana satu di hujung dan satu lagi di hujung yang di tengah dia. Dan satu hujung kiri, satu hujung di apa? Horizontal line lah, garisan ufuk. Contohnya seperti dalam gambar ni. Kita lihat bahawa garis ufuk ataupun horizontal line kita berada di atas. Berada di bahagian atas lukisan lah. Ini kalau nak lukis tak memerlukan pandangan pelan kan, tak perlu pelan terus ini. Kemudian perhatikan ada BP satu, titik lenyap satu di belah kiri sekali, dan kemudian di sebelah kanan ada titik lenyap dua, BP2 lah, BP2. So dan kedua-duanya ini betul-betul berada di atas garisan ufuk. Kemudian lukisan tegak ataupun lukisan vertikal ataupun lukisan binaan yang ketika dilukis, di mana lukisan vertikal ini menggambarkan mengenai ketinggian keseluruhan objek ni lah, di mana di atas garisan vertikal ni yang kita tetapkan atau kita tentukan ketinggian keseluruhan objek ni, dua titik ditandakan atas garisan ini, di mana dua titik ini menggambarkan bahagian bawah dan juga bahagian atas penjuru kotak lah, mungkin dalam kotak bagi objek-objek yang akan dilakukan. Contohnya seperti ini. Tu kita lukiskan satu garisan berwarna merah ni. Aida Karina left. Kenapa? Kenapa Aida? Termasuk keluar masuk. Ada masalah lain awak? Okey, kemudian sampai saya sambung balik. Kemudian dan lukis ni, bahagian titik bawah yang warna merah ni, bahagian bawah bottom ditandakan, dan juga bahagian atas ditandakan, yang ini mana ini merujuk kepada ketinggian objek lah, berapa ketinggian objek yang kita ambil ataupun yang diberikan, dengan pada salah satu bahagian bucu objek, kalau ini kotak ni mana salah satu bucu objek lah. Kemudian dua garisan binaan dilukis. Sebab garisan binaan, garisan tu tak berapa gelap lah, dia terang kan, ataupun dia nipis.
lukisan bedaan dilukis daripada setiap titik ini, titik dua titik dari itu, iaitu bahagian yang mewakili bahagian bawah dan juga bahagian atas penjuru objek. Dilukis satu garis binaan daripada dua titik ini ke titik lenyap yang berada di garisan ufuk. So, dilukis macam ini. Begitu. Nampak dua tu macam apa bucu tajam kan, daripada BP1 ke bawah, tapak penjuru objek, BP1 ke bahagian atas, begitu juga BP2 ke bahagian atas bucu objek, BP2 ke bahagian bawah. Ini garis-garisan ni. Seterusnya, titik binaan dan juga garisan melegak dilukis mewakili dilukis yang mana titik dan juga binaan garisan tegak yang mewakili lebar dan juga dalam objek dilukis di mana dia punya jarak tu kena kita objek lah, objek dia lah berapa lebar objek tu, berapa dia punya kedalaman dia, ambil jarak tu dan kita dapatkan titik. Kemudian dia punya lokasi mesti dia location must be estimated to make the overall dimension of the box untuk membina dalam keseluruhan bentuk kotak lah. Contohnya seperti macam ni, laju sangat ni. So kita dapat titik ni 1, 2, 3, 4. Yang pertama satu ni macam dapat ni, ini adalah ambil ukuran daripada objek tu. Berapa dia punya kedalaman objek tu. So ukur jarak ni. Sama ada guna geometri ataupun pembaris. Ukur dapat jarak, tandakan. Kemudian dia dapat perandakan ni, gunakan pembaris 90 darjah kepada data, lukis ke atas sehingga dia menyilang pada garis ke titik atas bucu objek yang kita buat awal-awal tu. Dapat titik ni lah. So, dua titik dapat, titik ini pula disambungkan kepada BP2. Begitu pada kelebaran objek. Dapatkan jarak ni, kelebaran objek daripada objek yang diberi tu. Sekali lagi, gunakan geometri atau pembaris. Jarak ni, tandakan titik di ujung ni. Cuba di ujung ni gunakan pembaris, tegas 90 darjah naik ke atas sehingga menyilang garisan BP2 ke bucu yang awal kita buat ni. So maknanya dia akan bersilang di sini lah. Dan titik silangan ni disambungkan kepada BP1. So kalau lihat seolah-olah dia nampak macam bentuk tu, dapat bentuk dia macam tu lah. Seolah-olah dah dapat bentuk kotak tu. Kemudiannya daripada sini titik dan garis bedaan dan garisan bedaan digunakan untuk mengenal pasti penjuru ataupun penjuru bagi objek dan juga pembukaan-pembukaan yang objek nampak kayak kotak lah. So perhatikan tu. Dan seterusnya begitulah, kalau objek itu bentuk yang agak kompleks, dapatkan bucu-bucu dia lain lah untuk dalam proses ni lah. So kalau macam kan takut kita keliru kan, untuk dapatkan bahagian-bahagian lain, so kita hitamkan dulu bahagian-bahagian yang penting dulu, yang boleh mengurangkan kita punya rasa keliru lah, kita hitamkan dulu, baru kita sambung untuk bahagian-bahagian lain. Tu binaan berlangkah dan akhirnya kita akan dapat bentuk ini. Itu dia punya konsepnya, asasnya lah. Okey, sebelum saya tunjukkan beberapa contoh, sebelum saya tunjukkan beberapa contoh, satu contoh bagaimana nak menyediakan lukisan perspektif saya juga akan berikan penerangan ringkas mengenai kaedah ataupun disebut sebagai panduan melukis lukisan perspektif dua titik ataupun satu titik juga yang paling baik yang diikuti
Iaitu kita lihat sini. Ini panduan arm sebenarnya untuk lukisan property yang baik ni kita kena ambil empat faktor yang mempengaruhi bentuk lukisan property. Yang pertama saya sebut sini sebagai orientasi pandangan atas. Orientasi pandangan atas. Kemudian yang kedua kedudukan titik station. Kemudian yang ketiga, ya, ada soalan? Silakan. Ada, okey. Kemudian yang ketiga kedudukan garis ufuk, dan yang keempat adalah kedudukan objek. Kedudukan objek. Okey, yang pertama faktor orientasi pandangan atas. Kita lihat ada dua. Kalau kita lukis orientasi pandangan atas 0 darjah macam ni lah, 0 darjah ni, atau 90 darjah macam ni, dia tegak ke atas ni, so kita akan dapat pandangan dia macam ni. Iaitu of course kita hanya dapat melukis lukisan perspektif satu titik. Satu titik dapat. Kalau pandangan itu ni orientasi dia 0 darjah macam ke atas ni, atau yang bawah dia 90 darjah, so kita hanya dapat membina lukisan satu titik lah. Buat dia. Kemudian kalau kita melukis pada orientasi pandangan plan tu, antara 0 darjah dan 90 darjah, antara 0 darjah hingga 90 darjah. Tak kira yang ni 30 darjah dia sengit ni. Yang bawah ni dia sengit 60 darjah. So bentuk dia. Dan kita dapat membina lukisan perspektif 2 titik. Dia sesuai ataupun boleh membantu membina lukisan perspektif 2 titik. Dan perhatikan bentuk dia pada objek-objek yang terhasil dalam perspektif 2 titik ni. Kalau sudut dia 30 darjah, dia nampak seakan begini lah, hampir sempurna, di mana pandangan bahagian depan ni dapat dilihat hampir sepenuhnya, hampir sepenuhnya. Sementara kalau dia jauh daripada hampir kepada 90 darjah, contoh hampir 60 darjah disandingkan, maka apa yang berlaku kelihatan seolah-olah bahagian tepi ni sedikit lindung lah. Ini bukan salah, betul, kedua dia betul, cuma dalam keadaan tertentu kita perlukan pandangan yang 30 darjah ni, 30 darjah ni, dan tertentu kita perlukan yang 60 darjah ni lah. Iaitu apabila kita nak tunjukkan bahagian elemen depan ni sebagai utama, maka sesuai guna 30 darjah. Kalau nak bahagian sisi kiri ni lebih utama, nak gambarkan utama, maka lebih sesuai gunakan yang bersudut 60 darjah seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kedudukan titik station. Kedudukan titik station juga mempengaruhi untuk objek. Kita perhatikan titik station dia. Kiranya titik station dia sebegini, agak jauh. Jadi titik station ini adalah garis ufuk sebenarnya. Sorry, ini garis ufuk. Titik station nanti akan terangkan kemudian. Ini garis ufuk. Kalau garis ufuk betul-betul di bawah, tengah objek, tengah bodi objek, kelihatan bahawa bahagian tapak objek kita dapat lihat, bahagian atas objek pun kita dapat lihat. Perhatikan tu, garis titik ufuk. Dan kemudian yang ini pun sama juga, station, perhatikan dekat dengan serata gambar, kira objek tu agak tajam. Kalau dia berada just nice, antara gambar garis ufuk, dia agak sempurna lah, tak berapa tajam di bahagian ni kan. Bahagian tepi ni terlindung yang ni nampak hampir jelas. Jadi kedudukan titik station. Kemudian kedudukan objek. Ini yang saya minta you buat minggu lepas. Kalau objek, pada pengambilan objek tu berada pada harta gambar,
maka dia punya objek pada garis bumi betul-betul berada garis bumi. Kalau dia berada atas jauh daripada gambar, so dalam untuk objek dia akan jadi macam ni, bawah ni. Mana dia ada belakang di garis bumi, belakang ujung jauh daripada garis bumi ni. Kalau dia berada di bawah gambar, lalu so dia akan jadi nampak manjang, macam dia hampir dekat pada kita lah. Ini kalau keadaan ini berlaku lah. Okey. Dan inilah beberapa perkara yang perlu diambil perhatian apabila nak melukis lukisan perspektif sama ada 1 titik, 2 titik ataupun 3 titik. Next, saya nak tunjukkan bagaimana nak lukis lukisan perspektif 2 titik. Okey, Assalamualaikum. Kali ini Prof akan kongsikan dan menunjukkan cara bagaimana untuk menyediakan lukisan perspektif 2 titik. Adalah pelajar akan diberikan soalan seperti ini, iaitu dikendaki melukis lukisan perspektif 2 titik bagi objek yang ada ni. Okey, Prof lanjutkan terus pancaran di bawah nanti. Okey, pelajar lihat di paparan gambar tu yang tunjuk ni, sama dengan macam gambar tadi tu, objek tadi. So kiranya pelajar dapat gambaran seperti ini bentuk isometrik. Pertama kali seperti biasa pelajar perlu melukis pandangan pelan objek dan juga pandangan hadapan ni ada sebagai sisi, satu sisi dia. So untuk perspektif 2 titik biasanya objek perlu disendingkan sebanyak pada sudut-sudut lah, tapi yang terbaik adalah daripada sudut 30 darjah seperti ini. Salah satu sisinya disendingkan 30 darjah seperti ini. Dia boleh beberapa sudut pun adalah 0 hingga 90 darjah lah, tapi bentuk dia akan berbeza lah, dan dia bergantung kepada sebagaimana Prof terangkan pada awal tadi, bergantung kepada keperluan kita, bahagian mana pada objek yang perlu kita tunjukkan, yang penting ditunjukkan. Okey, dan kes ni kita lah kena ambil 30 darjah disendingkan ni begini, baru kita boleh lukiskan perspektif 2 titik. Kemudian pastikan bahawa salah satu bucu ini berada betul-betul atas sarta gambar. Begitu juga pada hadapan, betul-betul bahagian bawahnya berada di atas garis bumi seperti ini. Dan lukiskan garis ufuk yang berada antara sarta gambar dan juga garis bumi. Yang ini ufuk di sini. Ini sebagai ufuk. Kemudian untuk memudahkan kita mempelajari cara kerja melukis, langkah-langkah bagi objek yang diberi ini. So eloklah kiranya labelkan dahulu pada objek pada lukisan isometrik ni untuk memudahkan kita nanti apabila membuat lukisan dan juga apabila Prof menerangkannya. Katakanlah di buku ni Prof labelkan sebagai A, ini B, C, dan bucu ni D, ini E, ujungnya F, G, H, I, bawah ni, ujung G, J, bawah G, J, dan di bucu atas K. So, labelkan juga di bahagian pandangan pelan ni, titik ini sebagai ini berdasarkan pada isometrik ni, ni bukan B, A dengan K, kemudian B, tepi sini C dan bawahnya F, ujung bawah ke sini G dan J, di ujung bawah kali inilah titik H dan titik I, pada tepi ini adalah titik D dan titik E. Juga labelkan pada pandangan pelan kita, hadapan kita. Makanya di sini adalah titik A dan B. Macam dapat B? B di belakang ni. Dapat B. Kemudian di depan ni D. Bucu ni D. Belakangnya adalah titik C. Sini adalah E dan F. Ada di tepi ni. Ini H. Belakangnya G. Dan ini belakang dia J. Bucu bawah ni K. Okey pelajar. Setelah kita lukiskan labelkan objek tadi,
tak seperti pelajar level kan, hingga pelajar dah pun mahir dengan dah boleh mengingat di titik-titik ni, so tak boleh labelkan, terus saja mulakan dengan langkah yang ini. So yang pertama sekali, Prof kena dapatkan titik lenyap bagi lukisan ini. So titik lenyap dalam lukisan isometrik perspektif dua titik mestilah dua lah, nama pun dua titik, maka dua titik lenyap lah. So bagaimana tentukan titik lenyapnya? Sebagaimana disebut dalam teori, sebahagian di belah kiri, satu lagi sebelah kanan lah di hujung. So dan garisan itu sebelum dapat titik lenyap tu satu garisan dilukis daripada titik lenyap hingga memenggal serta gambar di belah kiri dan satu lagi memenggal kanan. Dan garis itu mestilah selari dengan permukaan pinggir objek ni lah, objek yang ada ni. Contoh katalah nak dapatkan titik lenyap yang belah kiri ni, so mesti tukar satu garisan yang mana garisan tu selari ni, yang melalui titik SB ataupun titik tension ni. So nak dapatkan tepat, ini anggaran tak boleh nak dapat tepat, akan gunakan kaedah lihat ke sini diselari dengan garis A ke H ni kan, A ke H ni selari ni. So gunakan satu lagi set square sebagai panduan kita, dekatkan supaya kita punya pembaris yang belanjah ni boleh bergerak ke atas bawah. Di bawah pergi sehingga dia melintas titik titik tension, dan lukiskan satu garis lurus tension hingga dia memenggal serta gambar seperti ini. So persilangan antara garis SP ke serta gambar dengan serta gambar, titik ini dipanggil titik A. Di titik ini, bagaimana kita sebut awal-awal dahulu, titik lenyap mesti berada di garis ufuk ataupun horizontal line HL ni mesti berada di sini. So daripada sini lukiskan satu garis lurus yang melalui titik A dan berserenjang dengan titik ataupun garis ufuk. Ini lukiskan dan serenjangannya dan persilangan antara garis A ni, garis A tadi ni ke garis ufuk atau titik persilangan ni, ini dinamakan sebagai titik lenyap A. Okay. Begitu juga dengan kanan kita ni, lukiskan satu garis lurus yang melintas SP dan masa yang sama ianya selari dengan garis HG ni. So bagaimana cara dia? Jadi selari dengan HG ni. Kaedahnya pun serupa juga. Buat macam ni. Selari ni. Tahan sekejap yang ni. Yang ni boleh guide dia. Dan pastikan dia tegak tu. Tekan pula yang bawah ni, yang bergerak, kita slide kan. Sehingga garis tiga pelajah ni, membaris tiga pelajah bersilang dengan SP dan lukiskan garis lurus daripada SP hingga menyentuh satlah gambar. Dan persilangan ini namakan sebagai titik B. Di titik B, lukiskan satu garis lurus yang bersenjang dengan garis ufuk. HL. Dan persilangan ni dinamakan sebagai titik lenyap B. Baik saja. Sekarang kita dapat dua titik lenyap, TLA dan TLB. Terusnya, ambil H titik, iaitu HI ni, yang menyentuh dengan serta gambar, lukiskan satu garisan unduran daripada HI ni, H ni, to H, sehingga dia bersilang pada garis bumi yang bawah ni dan bersudut dan berserenjang lah dengan garis bumi. Lukiskan
So bawah ni adalah titik I kita ni. I ni ada kat bawah ni. Okay. Kemudian daripada pandangan hadapan ni, ketinggian ni kita pindahkan. Untuk H ni adalah HI adalah panjang sebenar ni, true length. So kita pindahkan H, sebab H ni saja yang menyentuh satu gambar. Maka dia adalah garis tinggi sebenar. So pindahkan satu garisan daripada titik H hingga dia bersilang garis yang kita bina daripada plan ke satu gambar tadi. Yang ini adalah titik H kita. Titik H ni. Tengok, H dan I selari. Okey. Baik. Dan dari sini barulah kita boleh garis lurus I ke titik lenyap A. Okay. Sebabnya apa? Katakanlah kita nak lukiskan permukaan ni dulu. Bukan A, E, H, I, K. Mana permukaan ni? So, mulakan dengan I ke K. Untuk dapatkan K, mesti dapatkan garisan rujukan I dahulu. I ni dilukis terus ke titik lenyap A dengan satu garis lurus. Begitu dengan H, terus lukis dengan satu garis lurus ke titik lenyap A. Maka titik K semestinya berada antara garis TLA ke I ni. Berada di atas garis TLA. Macam mana dapatkan titik K dan juga titik A nanti? Okay. So, kita kena lukiskan garis penglihatan daripada titik stesen hingga menyentuh bucu titik A di atas ni. Okay. Kalau dulu kita lukis di bawah ke atas terus. Boleh juga anda daripada bucu hingga dia menyentuh sata gambar seperti ini. Kita dah tahu ni, tapi sampai sini je. Boleh. Nak elakkan daripada kekeliruan dan juga lukisan yang sangat crowded kan. So, persilangan antara garis ini tadi dengan sata gambar kita nama sebagai A dash lah. A dash. So, daripada A dash, lukiskan satu garis lurus yang berserenjang dan juga yang menyentuh sehingga menyentuh garis TLA ke I. Dan sentuhan ini, bawah ni, ini adalah titik K kita untuk lukisan perspektif. K ni, K di bawah ni. K berada atas garis I ke titik lenyap. Ini. Untuk dapatkan A ada ketinggian tertentu ni. Sedangkan kita tak dapat lagi ketinggian dia. Ketinggian dia. Ya. Jadi kita kena dapatkan ketinggian dia merujuk kepada garis yang di tengah tadi ni. Yang kita unjurkan bucu H ke garis bumi. So kita berapan begini objek kita pada titik. So kita unjurkan ni di ni. Di ni selari ni. Kemudian H ni unjuk ke atas. So dia akan jadi seperti kotak ni. So kaedah ni kena kotak lah ni. So ini ujung ni 1, sini 2, kata titik 1. So dah dapatkan titik 1 ni. 1 ni berada pada ini. So dapat 1, dia selari dengan D dan A ni 1 ni. Maka kita unjurkan pada pandangan hadapan satu garisan yang melalui titik D dan memotong atau memenggal pada garis HI. So ini adalah titik, bukan D, titik 1. Titik 1 ni. Yang kita gambarkan seolah dia ada lah, ada bentuk, ada titik di sini. Titik 1 kita sambungkan terus kepada titik lenyap A. Titik lenyap A. Okey, dapat garisan ni. So maknanya A dan A bahagian atas ni berada di garisan ni. Macam mana dapatkan dia? Kebetulan dia sama dengan titik selari dengan K. Dia ada titik A. Ambil titik daripada unjurkan daripada sata gambar. Maka dia silang sini. Ini adalah titik A kita. So dapat IK, KA,
KA, kan dapat titik D. Bagi dapat titik D berada antara garisan TLA ke 1 sama dengan A tadi kat sini. So nak dapatkan ni macam mana? So kena lukiskan satu garisan penglihatan daripada titik stesen bucu D dan dia bersilang dengan sata gambar di bawah ni. Katalah titik D dash kita. Dan dia E pun sama juga pada garis yang selari pada pengampilan ni. Maka kita lukiskan satu garisan pengunjuran daripada sata gambar yang menggambar di titik D dash ni sehingga dia menyentuh garis TLA ke titik 1. So bersilang di sini dan ini kita letakkan sebagai titik D kita. So AD dapat. So E, di mana E? E berada dengan segaris dengan garis H. E berada di sini dan pandangan hadapan ni E berada sebelah dengan D. Mana E ada kat bawah ni. So elok kita lukiskan garisan tadi sampai ke bawah menyentuh garis TLA ke H. TLA ke H ni kan. Dan dia bersilang di sini dan ini adalah titik E kita. Dan titik H. So maka hitamkan bahagian tepi luar ni jadi bentuk seperti inilah yang Prof lorekkan tadi. Prof pakai pen ni nanti para pelajar sekian gunakan pensel ya. Ini sebagai tunjuk cara je. So I pilihkan secepat mungkin. Mungkin Prof ni sengit ni tu yang lari sikit tu. Okay, I ke H. I ke H. Maka dapatlah bentuk ni, permukaan tepi ni. Dapat bentuk permukaan di bahagian tepi. Okey. Seterusnya pelajar. Kini katalah kita nak lukiskan bahagian HGJI ni. Bahagian ni dan juga bahagian DCFE ni. Lihat di tepi ni kan. So mulakan dengan yang bawah ni, kata yang IJ, J. Dan dapatkan J ni. So, J ni selalu dengan I. Lihat pada pandangan ni, J ni selalu dengan I ni. So pada ni. Maka sebelum tu lukiskan satu garis pengukuran daripada titik I hingga ke titik lenyap B. Mana TLB ke titik I. Dan H ke TLB. So, kedua titik ni, J dan G. J berada pada atas garis TLB ke I, sementara G berada garis TLB ke H ni. So, macam dapatkan kedua-dua ni secara serentak. Okay. Lukiskan garisan penglihatan daripada titik stesen hingga ke titik G pada pengampilan. Okay, ni. Turun ke bawah dan dia bersilang pada sata gambar di bahagian ni. Namakan dia sebagai G dash. Dan kemudian sentuh. Lukiskan garis lurus yang bersenjang dengan sata gambar. Lukiskan garis lurus daripada dia sini sehingga dia menyentuh garis TLB ke I dan TLB ke H. Okay. Garis ni yang menyentuh ke garis TLB ke I, ini adalah titik J. Sementara yang menyentuh TLB ke H, ini adalah titik G kita. So, sekarang pelajar, kita telah perolehi permukaan bahagian bawah H, G, J, I. So, pelajar dah boleh menghitamkan garis-garis tersebut untuk mengelakkan kekeliruan ini. Sambungkan macam begini dan begini. Okey, kita dah dapat titik buka depan. Seterusnya pelajar.
macam mana yang proses tadi, dan dapat permukaan DCFE. Terlihat bahawa F adalah selar dengan E dan C selar dengan D. Dalam kes ni, E dah dapat titiknya, D pun dapat titiknya. Maka apa kita buatlah, lukiskan garis lurus daripada titik E ke titik denyak B. E ke titik denyak B begini. D ke titik denyak B begini. So nampak TLB E dan TLB ke D. Okay. So titik F berada di garis TLB ke E ni. Sebab dia selari dengan E kan. Dia dapatkan titik F ni. Maka dapatkannya kita lukiskan satu garis penglihatan daripada titik station ke titik C ni. Sehingga dia memenggal pada sata gambar di titik ni. So titik ni bukan C dash. Seterusnya lukiskan satu garis lurus yang berserenjang dengan sata gambar dari titik C dash sehingga dia membentuk garis TLB ke E tadi. Lukiskan begini, yang kita dapati bahawa dia satu bawah ni. Ini adalah titik F. Kemudian di atas ni TLB ke D, C ni selari dengan D. So satu lagi ada titik C. Bawah ni adalah F, ini C. Dan satu lagi garis yang kita dapat lihat adalah B selari dengan titik A. So yang ni lukiskan garis lurus daripada titik TLB ke titik A. Dan seperti disebut tadi bahawa B berada di sini atas garis TLB ke A. Bagaimana nak tentukan titik B? B kat mana ni? So caranya sambungkan, lukiskan garisan pelihatan daripada titik station ke titik B. Dan lihat dia bersilang di sata gambar betul di bucu ni. Di sini bucu ni adalah titik B dash. Maka kita sambungkan satu garis lurus berserenjang dengan sata gambar dari titik B dash tadi ni, kemudian di sini, dan lukis ke bawah hingga menyentuh garis TLB ke A. So dia ada kat sini. Inilah titik B dia. Maka pelajar dikendaki menghitamkan bahagian-bahagian tadi, iaitu bahagian luar ni G ke F. So ini G ke F. G ke F. Kemudian F ke C. F ke C. Dan C ke B. Ini C ke B. Sambungkan titik C. Titik B kecil. B ke A pun kita boleh hitamkan. C ke D. Kita boleh hitamkan C ke D. Dan last kali but not least adalah F ke D. Akhirnya jadilah bentuk objek yang kita kendaki dalam bentuk perspektif bertitik. Okay? Jadi pelajar-pelajar, Prof harap pelajar boleh mencuba untuk soalan-soalan yang berkaitan dengan permasalahan lukisan perspektif bertitik. So pelajar, selamat cuba dengan cara mudah ini dan semoga berjaya. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.